Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, jom belajar tajuk bahan buangan bersama Teacher Afzan. Terdapat 6 subtopik yang boleh kamu kuasai melalui video ini. Yang pertama, maksud bahan buangan. Yang kedua, jenis-jenis bahan buangan. Yang ketiga, bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Topik yang keempat, amalan pengurusan bahan buangan. Yang kelima, amalan 3R. Dan yang keenam, kesan buruk tidak mengurus bahan buangan dengan betul. Apakah maksud bahan buangan? Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Di manakah bahan buangan boleh dijumpai? Dalam bilik darjah, restoran, tepi pantai dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan terangkan jenis-jenis bahan buangan. Terdapat 7 jenis bahan buangan. Bahan buangan yang pertama ialah plastik. Ia terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Bahan buangan plastik perlu dibuang ke dalam tong kital semula berwarna jingga. Jenis bahan buangan yang kedua ialah logam. Ia terdiri daripada besi buruk, tin aluminium dan tin susu. Bahan buangan logam perlu dibuang ke dalam tong kital semula berwarna jingga. Bahan buangan yang ketiga ialah kaca. Ia terdiri daripada botol, balang kaca serta mangkuk dan cawan kaca. Bahan buangan kaca perlu dibuang ke dalam tong kital semula berwarna coklat. Bahan buangan yang keempat ialah kertas. Ia terdiri daripada bahan seperti surat khabar lama, majalah, tisu dan kotak. Bahan buangan kertas perlu dibuang ke dalam tong kital semula berwarna biru. Yang seterusnya ialah sisa makanan. Ia terdiri daripada sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang telah rosak. Bahan buangan sisa makanan perlu dibuang ke dalam tong kital semula berwarna hijau. Bahan buangan yang seterusnya ialah bahan kumuh dan tinja. Ia terdiri daripada bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja. Bahan buangan jenis ini perlu diproses di loji kumbahan seperti Indah Water. Bahan buangan yang terakhir ialah sisa toksik. Ia terdiri daripada bahan buangan cecair kimia, bahan buangan industri serta pertanian seperti botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan. Sisa toksik perlu dikumpulkan di dalam tong berwarna kuning dan mempunyai simbol-simbol yang membawa maksud tertentu. Contohnya, simbol yang pertama ini bermaksud mudah terbakar. Simbol yang kedua mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Simbol yang ketiga menunjukkan mengandungi bahan yang mempunyai mikroorganisma berbahaya. Simbol yang keempat mengandungi bahan buangan berasid dan boleh menghakis kulit dan logam. Seterusnya, saya akan terangkan bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Apakah bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi? Bahan buangan terbiodegradasi adalah bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah.
Bahan buangan terbiodegradasi terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Manakala bahan buangan tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan tidak terbiodegradasi terdiri daripada bahan bukan organik seperti kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Bahan buangan ini mencemarkan alam sekitar. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan amalan pengurusan bahan buangan. Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Justru itu, apakah peranan kita dalam menguruskan bahan buangan dengan cara yang terancang? Bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Sepatutnya, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Yang terakhir, bahan buangan sisa makanan boleh direpotkan dan dijadikan baja kompos. Baiklah, saya akan terangkan pengurusan bahan buangan secara terancang. Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Bagaimanakah bahan-bahan buangan ini dilupuskan? Bahan buangan yang telah dikutip akan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Selepas itu, bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dibakar di dalam insinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada insinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Manakala bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Seterusnya, saya akan terangkan amalan 3R. Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Apakah itu 3R? R yang pertama bermaksud reduce, iaitu kurangkan. Kurangkan penggunaan bahan buangan seperti plastik. Gunakan beg kitar semula. R yang kedua adalah reuse, iaitu guna semula. Guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. R yang terakhir bermaksud recycle, iaitu kitar semula. Kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Baiklah, yang terakhir saya akan terangkan kesan buruk akibat tidak mengurus bahan buangan dengan betul. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak mengurus sisa bahan buangan dengan betul? Ia dapat menjejaskan hidupan akuatik. Selain itu, ia menyebabkan pencemaran air, banjir kilat, menyebabkan pembaziran tenaga dan boleh menyebabkan penyebaran wabak penyakit. Di sini saya kongsikan projek baja kompos. Murid-murid boleh lakukan di rumah.
Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.